3、2、1。Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Mariah binti Rosidi, matrik nombor 283199 dari Kampus Ibu Sarawak akan membentangkan tentang pengenalan, latar belakang kajian kes yang dipilih dan analisis atau penyelesaian masalah. Atas persetujuan semua ahli kumpulan, kami telah memilih tajuk Isu Integriti di kalangan pegawai imigresen di Malaysia. Pengenalan integriti dari segi istilah adalah integriti didefinisikan sebagai amalan kejujuran dalam melakukan tugas dengan berpegang pada prinsip moral, etika serta nilai secara konsisten tanpa berdolak dalih. Killinger B 2010. Kepentingan integriti adalah sangat utama dalam bidang yang melibatkan penguatkuasaan undang-undang dan peraturan di mana apabila berlakunya pengkhianatan terhadap elemen integriti oleh jabatan ataupun individu pada suatu keadaan, ia akan menjejaskan fungsi organisasi. Dari segi perbincangan etika, integriti merupakan elemen penting di mana seorang pejabat awam perlu sentiasa berkelakuan bermoral dan tidak mendatangkan syak wasangka dalam menjalankan tugas hingga menjejaskan imej perkhidmatan awam di mata masyarakat. Berikut adalah petikan berita Asro Awani yang kami ambil yang berkaitan dengan kajian kes pilihan. Kementerian Luar Negeri mengesahkan dua pegawai yang ditahan merupakan pegawai daripada Jabatan Imigresen Malaysia JIM. Wisma Putra berkata dua pegawai tersebut sebelum ini ditempatkan sementara untuk bertugas di Pejabat Atasye Imigresen di Suruhanjaya Tinggi Malaysia di Dhaka, Bangladesh. Katanya Kementerian Luar Negeri sentiasa memberi perhatian utama kepada aspek integriti dalam kalangan kaki tangan awam di kementerian tersebut dan yang bertugas di perwakilan-perwakilan diplomatik Malaysia di luar negara. Terdahulu media melaporkan dua pegawai agensi penguatkuasa kedutaan Malaysia di Bangladesh direman 3 hari kerana disyaki menerima rasuah bagi pengeluaran visa luar negara dan kemasukan pelancong serta pekerja Bangladesh ke negara ini. Perintah reman sehingga Khamis itu dikeluarkan Magistrate Irza Zulaika Rohanuddin di Mahkamah Magistrate Putrajaya Selasa lalu. Latar belakang kajian. Dua orang pegawai kerajaan yang bertugas di Pejabat Atasye Imigresen di Suruhanjaya Tinggi Malaysia di Dhaka, Bangladesh ditahan reman oleh Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia kerana disyaki menerima rasuah bagi tujuan kelulusan kemasukan dan visa luar negara. Mereka digesan menerima rasuah apabila jabatan mengesan beberapa aktiviti termasuk aliran transaksi wang ke dalam akaun suspek yang mencurigakan. Selain penyertaan harta alih dan tak alih bernilai RM3.1 juta, sebanyak lebih 20 akaun bank telah dibekukan kerana disyaki terbabit dalam kes ini. Pegawai tersebut menyalahgunakan tugas dan kedudukan mereka untuk meluluskan visa bagi rakyat Bangladesh untuk memasuki Malaysia. Berikut merupakan perhatian akhbar yang berkaitan dengan kajian kes yang dipilih. Seterusnya adalah analisis kajian kes pilihan. Terdapat beberapa kesalahan utama yang boleh diperhatikan dari situasi berkaitan kesalahan integriti mengikut peruntukan di dalam Peraturan Pegawai Awam kurungan Kesalahan dan Tata Tertib 1993 bawah Perintah Am Bab D dan kurungan bahagian 2 kelakuan. Yang pertama adalah perkara 4 kurungan 2 kurungan C kurungan 2 tata kelakuan, di mana pegawai telah menggunakan kedudukan awamnya dan pengaruh ke atas pejabat atasye untuk memajukan, mempercepatkan atau melonggarkan proses permohonan atau kelulusan visa luar negara VLN dan dokumen perjalanan. Yang kedua di bawah perkara 8 kurungan 1 hadiah dan sebagainya, mana pegawai membenarkan beberapa permohonan VLN dan dokumen perjalanan
dengan balasan galakan kewangan yang dibuktikan melalui pergerakan aliran wang di dalam akaun dari penama yang berasal dari syarikat atau organisasi tertentu. Yang ketiga adalah di bawah perkara 9 keraian. Kawalan berkaitan penerimaan hadiah oleh penjawat awam haruslah dimaklumkan kepada ketua jabatan untuk tindakan selanjutnya. Yang keempat adalah perkara 10 pempunyaan harta, di mana prosedur pemilikan harta serta pengisytiharaan harta untuk penjawat awam. Kesalahan integriti ini dilihat berdasarkan situasi yang diterangkan dalam kajian kes di mana pegawai menerima dorongan suapan bagi bertindak atau tidak bertindak ke atas sesuatu bidang berkaitan tugas, dan juga situasi di mana pergerakan dana dikesan ke atas akaun tertuduh dan penyitaan harta bernilai tinggi. Sekiranya terbukti, pegawai dalam kajian kes ini boleh dikenakan tindakan seperti amaran dan hukuman dalam bentuk penahanan emolument, penggantungan kerja hingga pelucutan jawatan dalam perkhidmatan awam. Manakala analisis kajian berkaitan kesalahan jenayah pula adalah mengikut Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM 2009 dan Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil daripada Aktiviti Haram atau AMLA TFPUAA 2001 atau Akta 613. Kesalahan pertama adalah di bawah Seksyen 17(A) Akta SPRM 2009, di mana kesalahan pegawai dalam kes ini boleh menyebabkan entiti komersial yang menawarkan rasuah dikenakan tindakan dalam peruntukan undang-undang ini. Pegawai juga menerima sejumlah transaksi wang dalam amaun yang mencurigakan. Yang kesalahan kedua adalah di bawah Seksyen 4(1)(A) dan Seksyen 4(1)(B) AMLA TFPUAA 2001, di mana kesalahan aliran wang ke dalam akaun penama yang merupakan pegawai yang berkhidmat di bawah jabatan berkepentingan dalam negara merupakan perkara yang amat mencurigakan dari segi perilaku. Dan itu aliran tunai yang berlaku ke dalam akaun pegawai terbabit dibiarkan tanpa tindakan dari pegawai itu sendiri. Kajian mendapati kesalahan jenayah kedua-dua pegawai ini telah mendapat perhatian SPRM dan telah menyalahi undang-undang berkaitan pencegahan rasuah di dalam Akta SPRM 2009. Oleh itu, siasatan dan tindakan reman yang diluluskan oleh mahkamah dan bergantung kepada hasil siasatan, pegawai itu akan didakwa dan dihukum mengikut peruntukan undang-undang berkaitan. Seterusnya adalah penyelesaian masalah kajian kes. Isu integriti di kalangan pegawai imigresen adalah masalah serius yang memerlukan tindakan tegas untuk diatasi. Beberapa penyelesaian mungkin dapat membantu mengatasi isu tersebut. Pertama, pendidikan, latihan dan kesedaran. Dengan meningkatkan kesedaran tentang pentingnya integriti melalui program pendidikan, latihan dan kesedaran, pegawai imigresen harus dilatih mengenai prinsip-prinsip integriti, etika kerja dan tanggungjawab mereka sebagai penjawat awam. Selain itu, penggunaan teknologi dan digital. Menggunakan teknologi yang canggih seperti biometrik dan sistem informasi bagi memperbaiki ketelusan dan accountability dalam urusan hal-hal keimigrasenan untuk mengurangi peluang berlakunya rasuah. Selain itu, penerapan sistem pengawasan yang ketat. Dengan memiliki sistem pengawasan internal yang efektif untuk memeriksa kegiatan pegawai imigresen dengan menempatkan kamera pengawasan di lokasi yang strategik, pengawasan antara pegawai serta penggunaan teknologi untuk memantau kegiatan mereka. Selain itu, penegakan hukuman yang tegas. Dengan memastikan hukuman yang tegas bagi pegawai yang terbukti terlibat rasuah dan kes-kes pelanggaran integriti.
Sekiranya langkah ini diimplementasikan secara konsisten dan memerlukan pendekatan yang komprehensif, penyelesaian isu integriti akan mencapai perubahan yang signifikan dalam urusan hal-hal keimigrasionan. Elemen dan konsep berkaitan dengan rasuah. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, Department of Statistik Malaysia 2021 mencatatkan penurunan kes korupsi. Indeks persepsi korupsi menempatkan Malaysia pada kedudukan ke-62 dari 180 negara. Edelman Trust Barometer menunjukkan peningkatan kepercayaan terhadap kerajaan. Perkembangan kes rasuah. Penurunan pembukaan siasatan sebanyak 17.5% pada tahun 2020. Kes rasuah mengalami penurunan dalam kebanyakan kategori, kecuali kes memberi rasuah kewangan yang meningkat sebanyak 9.2%. Jumlah tangkapan kes rasuah turut mengalami penurunan, iaitu sebanyak 9.4%. Indeks persepsi rasuah. Transparency International menempatkan Malaysia pada kedudukan ke-62 dalam amalan korupsi di sektor perkhidmatan awam pada tahun 2021. Skor penilaian indeks menurun dari 51 kepada 48 daripada 100 mata pencarian. Edelman Trust Barometer. Edelman Trust Barometer menunjukkan peningkatan kepercayaan terhadap kerajaan. Skor kepercayaan meningkat dari 48 pada tahun 2017 kepada 60 pada tahun 2020. Peningkatan kepercayaan dipengaruhi oleh usaha kerajaan dalam menangani COVID-19 dan memulihkan imej kerajaan. Perhubungan integriti, kepercayaan dan imej. Integriti, kepercayaan dan imej adalah berkait rapat dan meningkatkan kecekapan perkhidmatan awam. Peningkatan dalam ketiga-tiga elemen ini meningkatkan keupayaan dalam melaksanakan dasar dan program. Perkembangan kajian mengenai integriti. Kajian menunjukkan hubungan antara amalan integriti dengan pengurusan risiko, accountability dan komitmen. Amalan integriti dapat mengurangkan risiko korupsi dan meningkatkan daya saing sektor perkhidmatan awam. Pelanggaran etika dan undang-undang berkaitan dengan korupsi boleh membawa akibat serius. Penguasaan yang kukuh diperlukan untuk memastikan pematuhan dan menangani penyelewengan yang meluas. Pengetahuan mengenai aktiviti. Penting untuk memahami situasi integriti di Malaysia dan meningkatkan pengetahuan serta amalan integriti di semua peringkat organisasi. Elemen dan konsep berkaitan dengan rasuah adalah penting untuk difahami dan diberi perhatian. Usaha berterusan diperlukan untuk meningkatkan integriti, kepercayaan dan imej dalam perkhidmatan awam. Impak isu integriti ke atas perkhidmatan awam. Yang pertama adalah terjejasnya imej integriti menerusi kes berkaitan rasuah dan korupsi mengganggu kepercayaan rakyat selain menyebabkan ketirisan perbelanjaan kerajaan yang dilihat sebagai amanah dari rakyat. Yang kedua, keselamatan negara di mana prosedur keselamatan dikompromi demi sesuapan wang dan aset menjadikan negara mudah ditembusi anasir jenayah dan keganasan. Ketiga ialah meningkatkan isu jenayah berkaitan warga asing, salah laku pekerja asing, pengurangan tenaga kerja tempatan dalam bidang tertentu serta isu seperti kemasukan elemen subversif, pengganas antarabangsa dan pemerdagangan manusia. Cadangan bagi mengatasi masalah dan juga isu ialah usaha seperti penguatkuasaan undang-undang, peraturan, penyenarai hitaman dan dipercayai mampu membendung amalan rasuah dalam industri pembinaan, entiti industri yang melanggar undang-undang. Budaya integriti dan kejujuran industri serta mekanisme laporan amalan rasuah yang efektif merupakan antara langkah-langkah yang dipercayai mampu membendung amalan rasuah dalam industri pembinaan. Kes penyalahgunaan kuasa dan rasuah yang ditampilkan dalam kajian ini mempunyai pelbagai elemen menarik yang perlu didalami secara spesifik. Pelbagai elemen dari segi peraturan dan undang-undang telah dihuraikan. Namun, integriti merupakan nilai amalan dalaman yang perlu dihayati secara estetika supaya ia dapat menjadi budaya dalam perkhidmatan awam yang dilaksana tanpa paksaan.
Pemilikan aset bernilai RM3.1 juta oleh dua pegawai imigresen mencurigakan dan siasatan akan dijalankan oleh SPRM menerusi akta yang berkuat kuasa. Kes ini boleh dijadikan tauladan supaya kita sentiasa berwaspada dan mengamati situasi supaya tidak terjerat dengan isu integriti dan etika, terutamanya membabitkan Seksyen Perkhidmatan Awam yang berisiko tinggi. Sekian sahaja daripada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.